Ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Jom marilah sama kita baca surah Al-Fatihah untuk buka majlis. Buka majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Okay, Alhamdulillah. Semua, apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. Okay. Di petang ini, syukur Alhamdulillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita peluang lagi untuk sama-sama dalam insya-Allah ini adalah majlis ilmu kita, okey. Belajar ni adalah majlis ilmu majlis ilmu ni Allah Taala beri kepada kita pahala yang banyak. Ampunkan dosa-dosa kita. Allah Taala beri banyak pahala, banyak fadilah. Macam-macam Allah beri, diberi keampunan, malaikat mendoakan untuk kita. Okey, Umairah duduk elok-elok Umairah. Okey, Umairah okey tak? Duduk atas kerusi yang elok. Tak nampak macam kerusi macam mana tu. Okey. Alright, terima kasih semua ya. Alright, betul tu Balkis buka buku fiqh, okey? Buka buku fiqh. Saya ambil dari tadi. Ya, buka buku teks fiqh. Okey, sebelum Ustaz nak teruskan untuk pembelajaran kita, okey, Ustaz nak tanya, ada dah baca ke teacher-teacher lain, ustaz lain ada dah baca ke hadis Nabi berkaitan dengan jujur? Dah. Dah ke? Dah. Baik, bagus. Alhamdulillah. Baru tadi dah. Okay, baru tadi ya? Masa bahasa Melayu. Okey, okey. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, mari kita buka buku fiqh ya. Okey. Fiqh berkaitan dengan hadas ya. Hadas, kita sambung ya. Berkaitan dengan hadas. Salam menjawab bagi tasawuf ini. Siapa Ustaz? Ke surat, sekejap sekejap, saya tengok ada orang nak masuk lagi, sekejap Okey, muka surat. Hello. Ni, muka surat 15. Okey. 15. Saya baru je buku tak 15. Muka surat 15. Anak-anak murid ustaz semua yang ustaz sayangi, yang ustaz kasihi, yang comel-comel semua ni, yang disayangi Allah Taala. Bagus. Ya, terima kasih tadi. Betul Jana, betul Jana. Ya, Jana. Ya, Umairah. Okey. Okey, berkaitan dengan pengertian hadas besar, okey? Siapa ingat lagi? Kita dah belajar. Okey, betul Balkis, betul Balkis. Siapa ingat lagi? Apa Jana? Hadas besar tu apa? Besar apa tu? Darah haid dengan darah nifas. Itu adalah contoh-contoh darah hadas besar. Okey, bagus. Okey, kawan-kawan lain. Apa hadas besar? Okey, betul Aisyah Arina, betul. Okey, kawan-kawan yang lain. Siapa yang tahu berkaitan hadas besar? Apa lagi? Cerita je apa-apa je berkaitan hadas besar. Apa hadas besar? Amir Farhan, apa hadas besar? Apa maksud erti hadas besar? Apa beza hadas besar dengan hadas kecil? Apa beza hadas besar, hadas kecil? Siapa boleh bagi tahu, Ustaz? Hadas kecil kena ambil wuduk, hadas besar kena. Bagus Jana ni. Okey, Ustaz sukalah Ustaz untuk ingatkan siapa-siapa yang selalu beri respon, yang selalu berjawab soalan, yang selalu bersama dalam kelas, Ustaz akan ada markahnya, okey? Ada markah bonusnya. Seperti mana kamu ni ada markah projection, ada markah oral, ada markah exam, ada markah presentation, ada macam-macam markah. Siapa yang selalu bersama dengan Ustaz, selalu jawab soalan apa semua, Ustaz tidak teragak-agak untuk berinya markah yang tinggi. Okey? Boleh semua? Boleh faham ya? Boleh. Bagus. Saya tak mahu Ustaz cakap tadi. Apa perbezaan hadas kecil dan hadas besar? Apa bezanya? Hadas kecil ambil wuduk, hadas besar mandi wajib. Bagus Jana. Maksudnya apa? Hadas kecil ni cukuplah sahaja dengan berwuduk dah boleh solat lah. Dah boleh solat. Kalau hadas besar ni berwuduk saja tak cukup, tak boleh. Kena mandi wajib.
Okey. Mandi dengan ambil wuduk. Kena ambil mandi wajib dan ambil wuduk. Dua-dua tu sekali. Okey. Kena dengan kedua-dua itu barulah kita boleh solat, boleh baca Quran. Barulah boleh pergi masuk masjid. Barulah boleh berzikir. Sebab itu kita kena mandi wajib dahulu dan berwuduk. Barulah boleh buat semuanya. Okey? Faham ya anak-anak murid ustaz semua faham? Emir faham? Emir? Faham. Okay, bagus hasil. Alright. Okey, kelas ni hari ini kita akan dengar penjelasan daripada ustaz dahulu. Selepas pada itu kita akan buka buku aktiviti ya. Dalam pukul 4, 10 Buku macam tu. aktiviti apa Ustaz? Buka aktiviti fiqh ya, buka buku teks fiqh dan buka buku aktiviti fiqh juga. Dua-dua hari ini tentang hadas besar sahaja. Okey? Hari ini tentang hadas besar ustaz nak kamu semua faham. Faham apa itu maksud hadas besar, apa menyebabkan kena mandi wajib, apa mandi wajib tu apa, okey? Jadi kamu kena faham. Sebelum ni pun kita dah sentuh ya. Kita dah belajar tentang hadas besar. So kalau ustaz nak ulang semula kan. Kebanyakan kamu ni dah lupa dah. Sebelum exam lagi kan. Sebelum exam dah kita belajar tentang hadas besar dan hadas kecil. Lepas tu kamu pun exam pula. Lepas tu datang sekolah pula. Tak boleh datang sekolah. Kena duduk rumah selalu. Apa semua jadi banyak yang kita dah lupa belajar. Banyak dah lupa. Okey, ustaz ulang ya. Apa maksud hadas besar? Hadas besar ini adalah keadaan yang mewajibkan. Muka surat 15 tu. Keadaan yang mewajibkan seseorang tu keadaan yang mewajibkan untuk mandi baginya. Ustaz cerita tadi. Hadas besar ni keadaan yang kamu kena mandi wajib. Kena mandi wajib, kalau tak mandi wajib tak boleh. Okey? Boleh faham situ pun dah okey dah. Boleh faham kat situ pun dah okey dah. Hadas besar ni kena mandi wajib, kalau tak mandi wajib tak boleh. Tak boleh solat. Manakala hadas kecil ni kena ada air wuduk, barulah boleh solat. Okey. Apa hadas tu? Okey, apa hadas tu? Okey, hadas ni ada najis. Ustaz, benda yang kotor. Hadas tu apa hadas tu? Apa Jana? Benda yang kotor. Contoh hadas kecil ni maksudnya hadas kecil ni contohnya kita buang air besar, kita buang air kecil. Angin. Kita keluar angin ya. Ada exam baru ni kan. Kita kentut angin. Hadas kecil. Okey, hadas kecil. Ada ramai ustaz tengok jawapan air besar dia pergi buat hadas besar. Mentang-mentang nama besar juga dia pun pergi buat hadas besar juga. Salah, okey? Salah jawapan tu. Okey, hadas besar ni adalah dalam bahasa kita ni hadas besar ni berak lah, berak. Berak bila mana kita berak tak perlu mandi wajib pun. Bila mana kita berak tak perlu mandi wajib pun. Bila kita keluar mimpi untuk lelaki, mimpi keluar sampai keluarkan air mani, itu perlu mandi wajib. Okey, untuk perempuan bila keluarnya darah haid, bila keluarnya nifas ataupun selepas dia melahirkan anak, maka itu hadas besar. Yang besar-besar maksudnya yang berat-berat. Okey, kalau kata kita berak, itu adalah buang air besar. Penatlah kita setiap kali nak sakit perut, setiap kali kena mandi wajib selalu. Penatlah kita kan? Penatlah kita semua. Mana boleh macam tu, okey? Mana boleh macam tu, okey? Islam ini mudah bukan kata mentang-mentang nampak air besar, mentang-mentang perkataan besar tu kat belakang kita samakan maksudnya hadas besar. Salah, salah. Salah. Air besar tu membuang air besar lah, berak lah. Air kecil tu buang air kecing. Tak perlu pun mandi wajib, okey? Tak perlu mandi wajib pun. Okey, faham tak semua? Ustaz tak nak salah lagi je. Okey. Kat sini. Faham tak semua? Okay? Faham. Okey. Ustaz tak nak kamu salah lagi, okey? Air besar ini adalah hadas kecil. Air kecil pun hadas kecil juga. Okey? Nanti kita akan masukkan apa lagi jenis-jenis hadas besar yang menyebabkan kita perlu mandi wajib. Okey, apa lagi? Bagi tahu ustaz, apa lagi contoh-contoh hadas kecil ni? Hadas kecil dahulu. Apa lagi contohnya? Hadas kecil, air besar. Tak hidung. Hidung tidak. Okey, tidak kalau kata kamu tengah solat ada air semayang, kamu keluar hidung. Bukan bukan hadas kecil. Tidak Okey, kentut. Okey, muntah. Apa dia? Muntah. Okey, muntah ni tidak membatalkan air wuduk kita. Okey? Tidak membatalkan air wuduk. Bukan Melainkan
Melainkan dekat baju tu ada banyak muntah. Okey. Bila mana air muntah banyak dekat baju tu, baju tu kena basuh dahulu. Busuk tu tak boleh. Okey, bila mana ada bau busuk hanyir, bau ada warnanya, tak boleh. Tak boleh solat dengan baju tu. So kena buang baju tu, kena pakai baju lain. Okey, kena basuh dahulu baju tu sebab ada najis. Basuh. Kena basuh dahulu. Okey. Ustaz. Ya. Punggung. Punggung. Maksudnya punggung ni kita tak boleh sentuh punggung. Bila mana kita ada air wuduk, bila mana kita sentuh punggung ataupun sentuh kemaluan kita, maka tak boleh. Terbatal lah air wuduk kita. Air sembahyang kita batal. Maka kita dalam keadaan berhadas kecil. Okey? Bila mana kita tak ada wuduk ni, bermakna kita dalam keadaan hadas kecil. Kita tak suci. Okey? Tak bersih. Orang Islam ini, orang mukmin ini, dalam dirinya selalu kena ada air wuduk baru bersih suci. Okey? Bila mana kita tak ada air wuduk, makna kita dalam keadaan berhadas. Hadas kecil, ya. Kita dalam keadaan hadas kecil. Itu adalah antara contoh-contoh hadas kecil lah. Berak, buang air besar, buang air kecil. Okey, tersentuh kemaluan dengan sengaja Kalau ataupun tidak sengaja. Okey, apa? Darah. Okey, darah ni ada perbezaan, banyak pandangan daripada ulama kan. Maksudnya kalau darah kita banyak, okey, kalau darah itu banyak bukan bermakna kita batal solat, bukan bermakna kita batal air sembahyang, tidak. Cumanya kita perlu basuh saja, okey? Perlu basuh saja. Tidak perlu untuk ambil air sembahyang lain. Contoh kata kalau kita tengah solat tu, ada tai kucing dekat kaki kita ataupun tai cicak dekat kaki kita. Maka solat kita tu tidak sah. Solat kita tidak sah. Bukan bermakna juga air wuduk kita batal. Wuduk tak batal. Okey, wuduk tak batal. Solat saja tidak sah. Jadi kita kena batalkan solat dahulu, kita kena pergi basuh dahulu. Najis cicak tu, najis kucing ke apa, najis tu kena buang, kena basuh dahulu. Jadi lepas tu baru kita boleh solat balik. Jadi tak perlu ambil air sembahyang. Tak perlu ambil air sembahyang. Tak perlu ambil air sembahyang. Air sembahyang ni bila mana perlu? Bila mana kita tersentuh kemaluan lelaki ataupun perempuan, tersentuh kemaluan ataupun buang air besar ataupun berak ataupun kencing, ataupun apa-apa je lah yang menyebabkan kita kentut ke, maka kita kena ambil air sembahyang. Okey? Ustaz, air mani itu apa? Apa? Air mani. Okey, Ustaz akan ceritakan. Ada berkaitan air mani, hadas besar. Okey, Hasif, terima kasih soalan Hasif. Okey, faham ya semua? Hadas kecil, boleh faham ya? Boleh faham dah? Faham. Okey, bagus. Hadas kecil ni yang selalu bermain dengan kita, kehidupan kita, hadas kecil ni. Kita kan selalu berak, selalu keluar air besar, selalu keluar air kencing. So itulah dikatakan sebagai hadas. Alright. Okey, seterusnya hadas besar. Hadas besar ini keadaan yang mewajibkan untuk kita untuk mandi wajib. Okey. Macam kawan kita bagi tahu tadi apa itu maksudnya hadas air mani. Okey. Bila mana hadas besar ni, macam mana hadas besar ini? Hadas besar ini yang pertama sekali bila mana perempuan itu keluarnya darah haid. Okey. Ustaz share skrin jap Ustaz share skrin untuk kamu lebih nampak. Darah nifas. Keluar darah nifas. Keluar tubuh Tak cantik lah kat sini. Melakukan Okey. Okey, tengok buku tu. Tengok buku tu. Okey, Ustaz minta Jenna lah baca. Ustaz minta Jenna baca dulu. Ustaz, beli buku apa? Buku fiqh. Buku fiqh. Ustaz, page berapa? Page 15. Page 15. 15. 15. Page 15. Ustaz, saya baru masuk. Okey, bagi Jenna baca. Ustaz, saya baru masuk. Okey tu. Buku fiqh muka surat 15. Teks, Ustaz. Buku teks. Buku Okey, Jenna sila baca. Baca mana? Pengertian hadas besar muka surat 15. Ustaz, PK teks ke PK aktiviti? Buku teks. Buku teks bukan aktiviti, bukan buku aktiviti. Sekejap lagi buku aktiviti. Keluar darah haid, keluar darah nifas. Okey, lagi. Tersentuh tubuh
atau Melakukan melakukan hubungan jenis. Okey, lagi. Melahirkan anak atau Keguguran. keguguran. Okey, lagi. Keluar Air mani. Alright. Okay, terima kasih Jana atas bacaan. Okay, big clap to Jana. Tepuk tangan pada Jana. Okay, good. Okay. Surat berapa? Surat berapa? Ya Allah, muka surat 15 sayang. Muka surat 15, buku fiqh Ustaz Jana baca tadi. Dah jauh dah kita. Ha. Bekah yang ni. Yang Ya, warna betul, oren Humaira. hijau. Ya. Okay. Ustaz cerita. Okay, pertama sekali keluarnya darah haid. Okay, bila mana keluarnya darah haid untuk perempuan? Untuk perempuan saja, lelaki tak ada ya darah haid ya. Jangan ingat kamu ada ya. 50. Muka surat 15. Okey, perempuan keluar darah haid bila mana? Keluar darah haid tu waktu bila? Waktu kamu biasanya perempuan ni umur dia 15, okey. Ada yang dah keluar awal, darjah 6 dah. Darjah 6 tu dah keluar darah haid dah. Dia dah matang dah. Dah matang dah. Okey. Darah haid itu sana. Darah haid tu macam mana nak cerita? Darah haid itu adalah darah yang kotor yang keluar daripada seorang perempuan tu. Okey, bila Allah cucikan dalam badan tu, keluar darah haid. Darah haid ni Ustaz tak tahu warna apa, warna merah ada, warna hitam pun ada. Okey. Boleh tanya Asif, okey. Ustaz hanya cerita, hanya mampu bagi tahu jelah, okey. Melalui pembacaan Ustaz, melalui dengar daripada cikgu-cikgu Ustaz cerita, okey. Darah haid ini adalah proses untuk membersihkan badan perempuan tu. Setiap kali biasanya darah haid ni datang waktu bila? Biasanya sebulan sekali kan. Ada macam-macam lah, 2 bulan sekali. Macam-macam lah. Okey, ada kena suci 3 bulan sekali, macam-macam ada. Biasanya sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali. 2 minggu tak, sebulan sekali lah biasanya. Okey. Boleh tanya yang lebih detail Hasif, tanya pada mak kamu macam mana. Okey. Okey, then ini tak ada pada lelaki ya, hanya perempuan saja. Okey, yang kedua, darah nifas. Okey, darah nifas ini adalah macam perempuan tu selepas dia nak melahirkan anak, keluarnya darah nifas. Maksudnya darah yang waktu dia nak bersalin tu. Okey. Sebelum bersalin, selepas bersalin, Ustaz tak berapa pasti, okey. Maksudnya ketika dia nak melahirkan anak tu, keluarnya darah nifas. Dan begitu jugalah kan, nak melahirkan anak ataupun dia gugur pun, dia pun kena mandi wajib. Okey. Seterusnya nombor 3, bersetubuh atau melakukan hubungan jenis. Bersetubuh maksudnya hubungan antara suami isteri lah. Hubungan antara bila mana dia selesai bersetubuh antara suami isteri, maka dia kena mandi wajib. Dia kena mandi wajib. Tak boleh selepas selesai tu pergi solat. Tak boleh, haram. Okey, haram ke atasnya. Kena mandi wajib dahulu, barulah boleh solat, boleh buat amal ibadat. Ataupun seterusnya melahirkan anak. Macam Ustaz cerita tadi, dia lahirkan anak maka kena mandi wajib sebab pada tu. Okey. Betul, Teacher Hanan. Bagus Hasif. Teacher Hanan, boleh tanya Teacher Hanan lah. Boleh tanya Teacher Hanan berkaitan detail berkaitan dengan darah haid. Ustaz pun tak tahu lebih detail ya. Sebab Ustaz ni lelaki kan, tak keluar darah haid kan. Okey, yang akhir sekali adalah keluar air mani. Okey. Bila mana keluar air mani, antara sengaja ataupun tidak sengaja, kena mandi wajib. Terutamanya lelaki ni lah, lelaki ya. Lelaki ini keluar air mani melalui kemaluannya. Contohnya bila dia bermimpi, biasanya kebiasaannya lelaki ni akan mimpi umur dia tingkatan 3, dia dah matang, dia awal remaja. Okey, bila dia tingkatan 3 ataupun tingkatan 2, dia akan mimpi. Dia mimpi tu, dia mimpi seronok dia mimpi seronok. Seronok. Lepas tu keluarnya air mani. Bila mana tengok basah seluarnya. Bukan kencing tau, bukan kencing. Kencing ni awak rasa awak kencing, lelaki yang kecil malam kan. Biasanya ada kan, waktu ada adik-adik kita kan, adik-adik kita kecil malam. Adik-adik kita kecil malam. Dulu kita pun waktu kecil-kecil pun, kita pun kecil malam juga kan, sebab tahan. Malam tu tak minum air banyak kan. Lepas tu mengantuk sangat kan. Lepas tu terlupa nak pergi tandas. Biasanya mak ayah kita bawa kita pergi tandas dulu sebelum tidur.
pergi tandas dulu, kencing dulu sebelum tidur. Ni kita terlupalah gitu. Mak kita pun terlupa juga. Sekali pun kita mimpi. Kita tengah nak kencing, kita mimpi, kita pergi jalan-jalan ke toilet kita pun buang air, cuma kencing. Kita pun tersedar, ui, basah habis lembek, kan? Habis basah habis. Saya pun mimpi macam tu. Semua dah rasain kan? Dulu saya selalu mimpi tu. Ustaz. Kan? Selalu. Saya mimpi saya pergi tandas kat rumah nenek Mimpi saya. pergi tandas kan? Mimpi pergi Lepas tandas, tu, lepas tu buang air. Lepas tu dah kencing. Lepas tu rasa, kenapa rasa macam panas je peha ni kan? Tiba-tiba rupanya. Saya rasa macam sejuk sikit. Jadi macam itulah. Dah pun. Jadi macam itulah. Tu kencing malam. Tu kencing malam kan. Kalau lelaki ni bila dia mimpi, dia pun terasa macam keluar air. Tapi dia bila pegang dekat seluar dia tu rasa macam melekit-melekit. Kalau air kencing ni berbeza, air kencing ni dia tak melekit. Tapi dia berbeza dengan air mani. Jadi bila mana macam itu, bila mana macam gitu, lelaki dia kena pergi mandi wajib. Okey? Pergi mandi wajib, kena mandi wajib. Air mani ni macam hingus. Warna putih-putih tu hingus. Okey? Dia macam melekit-lekit tu. Tu adalah air mani. Tapi sebelum awak keluarkan air mani tu, awak merasa nikmat lelaki ni. Kan? Dia bermimpi. Okey, dia bermimpi. Dan waktu itulah bermulanya. Dia mimpi pasal dia makan KFC macam-macam. Tak tahulah mimpi apa tu, tiba-tiba akan keluar. Okey, air mani. Okey, mimpi makan KFC apa macam-macam. Tak tahulah tu. Okey, then selepas pada tu kamu akan kena mandi wajib. Dan bila mana keadaan begitu, bermulalah kamu pahala kamu, dosa kamu semua adalah ditanggung oleh kamu sendiri. Ditanggung oleh kamu sendiri. Sebab apa? Kamu dah besar dah. Memayyiz dah. Memayyiz ini dapat membezakan antara baik dan yang buruk. Itulah Allah ciptakan manusia ini semuanya sama saja, okey? Semua manusia ini sama saja. Itulah berkaitan dengan hadas besar ya, hadas besar. Okey. Faham tak? Faham tak Ustaz cerita? Faham tak? Boleh faham? Sikit. Faham, Ustaz. Tapi Asif, faham sikit. Asif tak faham kat mana? Saya faham. Bagus Asif. Rayyan, faham tak? Ya. Oh ya. Okey. Emir, faham ya? Bazli, boleh faham tak? Baik. Boleh. Imran, faham Imran? Boleh faham ya? Okey. Umairah nak tanya apa? Ada apa persoalan dekat situ? Ustaz, keguguran tu apa? Apa dia? Apa dia? Yang keguguran tu apa? Okey, keguguran. Okey, Umairah tanya. Bagus soalan Umairah. Okey, Umairah tanya. Apa itu maksud keguguran? Okey, keguguran ini adalah seorang perempuan yang melahirkan anak, lalu anak tu meninggal dunia. Okey, meninggal dunia. Awaklah Balkis ni. Macam-macam dia ada reaction muka dia tu. Bila sedih buat sedih kan, bila sedih. Bila terkejut, apa tu terkejut? Kan. Terkejut kan. Maksudnya apa keguguran tu? Keguguran itu bila mana seorang ibu itu melahirkan anak, maka anak itu meninggal dunia. Baby itu meninggal dunia, tak sempat lagi nak jumpa ibunya di bumi ni lah, di dunia ni. Ustaz ada baru tertengok Ustaz ada buka Instagram kan, Ustaz ada buka media sosial, Ustaz ada tengok ada baby ni dia apa? Saya pun sama nampak tu, Ustaz. Ngarut atas awak tu. Baby ni dia kembar. Dia kecil kan? Kecil. Bagus Bazli. Betul Bazli. Ingatkan siapa cakap tadi? Bazli. Okey. Baby tu kecil lagi. Dia premature lagi. Okey. Nampak tulang kan? Dia masih lagi tak cukup bulan lagi dalam perut ibunya. Tapi kena keluarkan terus kan, sebab kalau tak keluarkan ibu dia akan meninggal dunia. Ibu dia akan meninggal dunia. Jadi dia tidak ada pilihan melainkan sama ada nak biar ibu dia meninggal ataupun baby macam mana nak selamat. Dari Instagram kan? Betul tu Bazli. Betul Bazli. Dan pada tu terpaksalah terpaksa bedah keluarkan bayi tu
Alhamdulillah, mak dia alhamdulillah sihat, mak dia sihat alhamdulillah, masih lagi hidup, tapi baby itu Allahu Akbar, baby itu sedang menunggu mak dia di syurga, okey. Dua orang baby kembar itu sedang menunggu dia di syurga. Walaupun sedih tapi baby dia sedang menunggu di syurga. Sama juga kakak ustaz kan, kakak ustaz, Kak Long ustaz yang Kak Long ustaz yang bersalin, tak sempat tengok anaknya keguguran, okey. Jadi baby itu sedang menunggu Kak Long ustaz, menunggu kakak ustaz di syurga, okey. Menunggu di syurga. Begitulah kawan-kawan kita yang lain kan. Gitu kan. Bagus Balkis ni. Okey. Okey. Faham tak? Humaira dah faham? Dah menjawab ya? Dah. Okey. Sebenarnya dia tahu dah. Tapi saya nak tanya. Saya nak tanya. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, sahabat ada soalan-soalan apa lagi? Ada persoalan tak? Okey, tak ada ya. Okey, muka surat 16. Muka surat 16, buku teks. Balkis belum lagi aktiviti. Balkis pukul 4.10 kita buat buku aktiviti. Sampai tu kita bincang. Okey. Dalam pukul 4.05 Ustaz nak cerita sikit berkaitan muka surat 16 ni. Okey, muka surat 14. Ustaz nak minta Balkis, betul Balkis. Ustaz nak minta 16, page 16. Okey, page 16. Okey. Mana ni yang boys ni? Boys yang boleh baca ni. Hasif. Fardu. Oh, saya tahu. Hasif. Mana Hasif? Solat fardu atau solat sunat. Boleh tanya. Hasif. Okey, Hasif. Sila bacakan muka surat 16. Okey. Perkara-perkara. Balkis sekejap lagi Perkara-perkara yang dilarang ke atas. atas orang yang berhadas besar. Perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas besar. Tak boleh. Tak boleh hadas besar, okey? Benda-benda yang dilarang dalam Islam. Apabila orang tu Balkis. Apabila orang tu berhadas besar. Apa yang pertama? Sila baca. Nak baca. Balkis Azalia. Yang pertama? Pertama, solat fardu atau solat sunat. Okey, tunggu dulu. Tunggu sekejap lagi, sambung lagi. Okey, maksudnya apa? Solat fardu atau solat sunat. Tak boleh solat langsung, okey? Bila mana orang tu berhadas besar, tak boleh solat. Macam mana nak solat? Bila contoh perempuan yang keluar darah haid kan, biasanya kakak-kakak kita tanya, kenapa tak boleh puasa? Kenapa tak boleh solat? Dia kata cuti. Maksudnya kita tahulah kita. Maksudnya apa? Maksudnya dia sedang keluar darah haid. Jadi tak boleh solat. Tak boleh solat apa-apa pun. Tak boleh solat fardu, tak boleh solat sunat. Sebab apa? Dalam keuzuran. Allah maafkan. Okay? Sebab dia dalam keadaan tak suci. Okey, yang kedua. Dia. Berhenti atau duduk dalam masjid. Tak boleh berhenti. Kita tengah berhadas besar. Contoh perempuan ada darah haid, keluar darah haid, dia pun pergi masjid. Tak boleh pergi masjid, okey? Tak boleh berhenti, tak boleh duduk masjid, tak boleh duduk dalam masjid, kecuali bolehlah duduk dekat tangga tu bolehlah, duduk ujung-ujung. Contohnya apa? Contohnya dia nak mendengar kuliah. Contohnya dia nak mendengar kuliah agama. Tapi tiba-tiba keluar darah haid ke apa, tak boleh tak boleh untuk dia pergi duduk dalam masjid. Dia kena apa? Dia kena tak boleh duduk masjid lah. Kena duduk kat luar je. Okey. Seterusnya. Nombor 3. Saya pernah cuci solat. Maira. Membaca. Menyentuh atau atau membawa Al-Quran. Bila mana kita darah haid, bila mana kita dalam keadaan hadas besar, kita tak boleh membaca
ataupun nak sentuh Quran tak boleh tak boleh. Kena mandi wajib dulu baru dah boleh baca Quran, boleh sentuh Quran, bolehlah bawa Quran. Okey, sebab apa? Benda itu adalah suci. Quran ini adalah suci tak boleh. Kita ni dalam keadaan tidak suci. Tak boleh. Kena mandi wajib dahulu barulah boleh. Tak boleh jadikan Al-Quran haram. Ya Hasif. Alright. Okey, seterusnya nombor 4. Balqis. Okey Balqis, silakan. Ustaz, yang ni buku teks ke? Ya betul. Betul. Berpuasa bagi puan yang haid dan nifas. nifas. Tak boleh berpuasa lah. Tak boleh berpuasa lah dia. Tak boleh berpuasa. Sebab tu kalau kita kakak kita yang tak puasa tu, jangan marah dia. Oi, tak puasa lah. Kau makan biskut lah tadi. Oi, makan minum air tadi. Bukan. Dia tak suci. Dia keluar darah haid. Ataupun mak kita ke lepas bersalin keluar darah nifas. Okey, maka tak boleh berpuasa. Seterusnya, nombor 5. Aisyah. Okey, Aisyah Abdul Rahman, silakan. Silakan Aisyah. Tawaf di Baitul Baitullah. Baitullah. Bagus Aisyah. Tawaf di Baitullah. Tak boleh tawaf. Okey, tak boleh pergi Mekah. Bukan pergi Mekah. Boleh pergi Mekah. Nak pergi kat Masjid Kaabah tu tak boleh Tak boleh tawaf. Okey, tak boleh tawaf. Lah baik. Yang terakhir. Okey, yang terakhir. Okey, Umairah. Sekali lagi Umairah. Yang terakhir. Melawat Baitullah. Beriktikaf. Beriktikaf. Beriktikaf Okey. Di dalam masjid. Beriktikaf di dalam masjid. Apa maksud beriktikaf di dalam masjid? Entah. Maksudnya apa? Dia duduk di dalam masjid, nak ada beriktikaf, nak duduk saja pun tak apa. Nak duduk dengan ada air sembahyang, tak boleh macam tu, okey? Bila orang tidak suci tak boleh duduk dalam masjid. Beriktikaf ni maksudnya dia duduk dalam masjid sambil berzikir, sambil membaca Quran, tapi tidak berbual-bual dengan orang lain. Okey, dia duduk saja pun tak apa. Duduk saja sambil ada air sembahyang. Dia pun niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku beriktikaf di dalam masjid kerana Allah Taala, maka boleh pahala. Setiap minit, setiap saat, setiap detik yang dia berada di dalam masjid dia dapat pahala. Itulah maksudnya i'tikaf. Okey, itulah maksudnya i'tikaf. Walaupun kamu duduk setengah jam saja, walaupun kamu duduk 10 minit je, walaupun kamu duduk dalam 15 minit saja dalam masjid pun, kamu boleh terus i'tikaf. Dengan syarat suci dan ada air sembahyang. Okey, dengan syarat ada air wuduk. Barulah boleh i'tikaf. Okey? Boleh faham semua? Okey. Alright. Okey, sekarang sekarang buka, siapa tak faham? Ada yang tak faham ke? Buka page. Okey, faham. Okey, sekarang buka buku aktiviti. Saya tahu. Okey, buka aktiviti ya. Page. Okey, Ustaz nak tanya ya, page 9 dah siap ke? Belum. 8 dah ke? 8 page 8. 8 dah. Okey, dah. 8. Alright, good. Okey, sekarang kita ke page 9, okey? Page 9. Okey, Ustaz akan bagi masa kepada kamu dalam 5 minit macam tu. Ustaz nak kena color. Ya, warnakan. Okey. Colorkan, okey? Keluarkan color, okey? Warnakan perkara yang dilarang ketika berhadas kecil, perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Apa yang dilarang? Apa yang tak boleh buat ketika berhadas kecil? Ustaz, surat berapa? Page 9, page 9. Ustaz, saya tahu jawapan dia. Okey, keluarkan color. Okey, keluarkan warna, colorkan. Okey, apa jawapan yang betul? Nanti kita akan bincang. Okey, Ustaz bagi masa kepada kamu 5 minit untuk siapkan. Color gambar tu ke? Colorkan gambar tu. Warnakan gambar tu. Yang dilarang tak boleh buat. Pasal dia
Kalau tak ada color, tak apa, guna dengan pensel pun lorekkan. Lorekkan garis-garis dekat gambar tu. Okay, garis-gariskan dekat gambar tu. Okay, kalau tak ada color, tak ada warna. Okay. So Ustaz bagi masa 5 minit kepada kamu semua untuk buat. Okay. Sambil-sambil itu, Ustaz sebut nama. Sila cakap yes ya. Ustaz ambil attendance. Ahmad Wazif bin Arsyad. Absent. Absent. Tak ada ya Wazif. Aisyah Abdul Rahman ada. Aisyah Humaira ada. Amirul Farhan ada. Amna Safia ada. Ustaz, buku ni ke? Amna Safia ada. Buku apa? Buku, ya betul Malika. Buku aktiviti. Okay, color. Ustaz bagi masa 5 minit untuk kamu warnakan muka surat 9 tu. Ustaz, buku yang ni ke? Ya Allah ya Rabbi. Ya betul Rayyan. Betul Rayyan. Okey Rayyan. Warnakan muka surat 9. Warnakan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Apa yang tak boleh buat? Apa yang tak boleh buat ketika kamu berhadas kecil? Yang pertama, membaca Quran. Boleh ke tak? Okey. Yang kedua, membawa buku. Boleh ke tak? Okay, yang ketiga, belajar. Boleh ke tidak? Yang keempat, Membawa buku mestilah. yang keempat, tawaf. Boleh ke tidak? Ketika kamu hadas kecil. Tawaf tu apa? Boleh ke tidak? Tawaf. Siapa tanya tadi? Tawaf tu apa? Tawaf okey Jannah. Maksudnya apa? Tawaf ini kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Okey? Kita nak buat haji, orang Muslim, orang mukmin, orang Islam nak buat haji kat Mekah, dia kena tawaf dekat Kaabah tu kan. Kita tengok gambar Kaabah tu kan. Ustaz, saya pernah pergi. Bagus Malika. Malika dah pernah pergi. Boleh tanya Malika. Boleh tanya Malika. Maksudnya 7 kali kan Malika kan? Kena tawaf kan Malika kan? Ya. Itu dia. Itu adalah tawaf. Kena mengelilingi Kaabah, berjalan atau berlari mengelilingi Kaabah. Okey, seterusnya 5 solat. Okey, solat. Yang keenam sujud. Semua orang ke kena buat Okey, tawaf? buat. Ya, boleh buat ya. Ustaz bagi masa. Kalau siapa yang nak kan? Okey. Ada 6 jawapan. Bukan 6, 1, 2, 3. Ada 4 jawapan. Ada 4 jawapan. Boleh color, boleh pilih yang mana. Mana yang betul, mana yang salah. Yang salah tu tinggalkan. Yang betul je color. Okey. Seterusnya Atirah. Atirah binti Hanin Dika. Yang ni. Atirah ada tak? Yang exercise kan? Atirah ada tak? Yang ni yang aktiviti kan Ustaz? Ya, bukan aktiviti Bazli. Orang lain dah buat dah semua. Atirah absent ya? Yes. Alright. Aira Raina ada kan? Ada. Aira ada. Balkis ada. Elisha Adelina. Tisha. Muka surat page berapa kawan-kawan? 9. 9. Diahana ada? Diahana? Ada. Good. Harith Bazli ada ya. Jenna ada ya. Adam Rayyan. Okay. Amira Ashraf ada? Amira Ashraf? Yes. Good. Darish ada ya? Good. Amin Syafi. Good. Faris ada? Faris ada tak? Kawan-kawan? Baru masuk ni. Okay, Darish, Faris. Lambat sikit ya. Okay, Faris ada, Darish ada. Hasif
Asif ada ya? Imran ada? Ustaz, Yo. semua orang bila nak tawaf kena pakai baju putih. Ya betul, kena dipanggil pakaian ihram. Bukan baju Melayu ke apa. Pakaian ihram ni baju putih. Kenapa? Macam tawul tu, ihram, kain ihram kita panggil. Zarif ada ya, baru masuk ya Zarif. Ain Suraya ada. Aisyah Arina ada tak? Aisyah Arina ada ya? Ada. Good. Nur Malika ya, Malika ada. Malika ada. Putra Ammar ada ya? Ustaz, Yo. yang salah tu tak payah color ke? Betul. Yang salah tak payah color, tak perlu color. Tak perlu warnakan. Siap. Bagus. Siti Asiah ada ya? Ustaz, kalian tak boleh ke? Tak boleh buat masa apa tu hadas kecil. Perkara-perkara yang tak boleh buat. Apa yang tak boleh buat bila kita hadas kecil? Maknanya bila kita tak ada air semayang, bila kita dalam keadaan diri kita tak suci, bila kita baru lepas keluar, baru lepas berak, baru lepas kencing, apa yang benda kita tak boleh buat? Dilarang, tak boleh buat. Tengku Nurayana ada? Tengku Rayana? Tengku? Tengku Nur Ruhi Rumaisa Mumtaz. Masjidil Haram. Dia tak ada ya Tengku ya? Tak tanda ya? Tak ada. Tak ada. Alright. Ustaz. Okey, dah siap ke? 1 minit lagi. Ustaz, saya tahu Masjidil Aqsa dekat mana. Ustaz, ada 4 je Ustaz. Ya, bagus Rayyan. Betul Rayyan. Pandai Rayyan. Betul, 4 je. Ustaz, dah 4 tapi semua tu saya tak nak bagi jawapan. Ustaz, Bazli buatlah Bazli. Bazli buat tak? Ustaz, saya tahu Masjidil. Ustaz, buku Ya. mana? Tadi saya terkeluar. Okey, page 8, page 8 buku aktiviti. Page 8 pula. Page 9 aktiviti. Warnakan. Okey, warnakan jawapan yang betul. Yang perkara yang dilarang, perkara yang tak boleh buat. Perkara yang tak boleh buat. Masa kita waktu berhadas kecil. Fiqh. Buku fiqh, buku aktiviti fiqh. Ustaz, saya tahu Masjidil Aqsa dekat mana? Dekat Palestin. Yeah. Okey, dah siap ke? Ustaz, dah siap. Okey ya. Ustaz, yang nombor 6 tu sujud syukur tu apa? Sujud Ya. Surat berapa? Sujud syukur. Surat berapa? Muka surat 9 sayang. Ya Allah ya Rabbi, muka surat 9. Kawan-kawan dah nak siap dah semuanya. Saya kena kata saya kecil lagi. Buku fiqh, okey? Buku fiqh, aktiviti buku fiqh muka surat 9, okey? Okey, dah habis dah waktunya, 5 minit dah berlalu. Okey, Ustaz ceritalah jawapannya. Okey, Ustaz bagi tahu jawapannya dengan kawan-kawan kita bincang ya. Bukan Ustaz bagi tahu, kita bincang sama-sama.
Okey, yang Okey. pertama nombor 1 tu. Betul ke salah? Warna ke tidak? Membaca Quran tu. Warna. Betul ya. Warnakan ya. Membaca Al-Quran tak boleh ya ketika kamu dalam keadaan hadas kecil ya, tak boleh. Kamu kena ada air Tak sembahyang. payah warna. Nombor 4 tak payah warna. Okey, sekejap ya Rayyan. Sekejap ya Rayyan, kita sama-sama ya, kita bincang sama-sama. Nombor Okey, nombor- warna lah. Okey, nombor 1 kena warnakan ya. Membaca Quran itu adalah perkara yang dilarang apabila kamu berhadas kecil. Yang kedua, warna ke tak? Tak. Nombor 2 tak ya. Nombor 2 tak ada masalah. Nombor 2 nak bawa buku tu boleh ya. Nak bawa buku apa-apa pun boleh. Buku sejarah ke, buku aktiviti fiqh ke, buku teks fiqh ke, boleh saja ya. Boleh saja. Tak ada masalah. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 2 tak payah colour kan Ustaz? Betul, tak payah colour. 3 tak payah. Okey, nombor 3 pun tak payah colour juga. Okey, belajar ni tak apa Belajar ni tak apa walaupun kamu tak ada air sembahyang ke, tapi lebih baguslah, lebih baik ada air sembahyang. Tapi tak ada masalah kalau tak ada air sembahyang. Belajar Belajar ni tak apa tak perlu colour. Okey, nombor 4. Tawaf. Ya, betul. Bagus Jana ambil gambar tu. Okey. Nombor 4, tawaf tu, okey, tawaf kena warnakan, okey? Warnakan tawaf. Tawaf Okey, saya colour. warnakan tawaf. Ustaz, saya colour semua betul. Ya, colourkan tawaf. Colour Ustaz. Warnakan nombor 4 tu tawaf. Ustaz, saya betul. Nombor 5. Okey, yang terakhir, solat. Boleh ke tidak? Solat. Tak boleh. Warnakan juga. Okey? Warnakan juga. Alright, warnakan juga solat itu. Nombor 3 colour ke? Nombor 6. Nombor 6. Nombor 6. Nombor 3 colour. Nombor 6 colour. Nombor 6 salah. Okey. Nombor 6 juga warnakan. Okey? Sujud syukur. Tak boleh. Kena ada sembahyang dulu. Kena ada sembahyang dulu baru boleh sujud syukur. Ustaz. Warnakan. Jadi saya dengar macam ada orang cakap tawaf tak payah colour. Tak boleh. Bukan. Tawaf betul. Tawaf kena colour. Nombor 3 warna ke? Tawaf ni kena colour. Nombor 3 tak Nombor 3 tak belajar ni tak. Okey, Ustaz nak minta semua. Okey, Ustaz nak minta kamu semua nanti selepas kelas ni minta snap jawapan nombor muka surat. Snap jawapan ataupun jawapan yang warna tu muka surat. Muka surat 9. Ustaz kena buat apa Ustaz? Ambil gambar ya, ambil gambar. Nanti Ustaz nak tengok jawapan kamu. Letak dalam letak dalam grup Telegram ya. Telegram. Dalam tu Hamid ke? Dalam grup tu Hamid, betul. Yes, Ustaz. Ni. Nombor 5 colour tu Ustaz. Nombor 5 solat, color ya. Color ya. Sujud syukur ke? Sujud syukur. Bukan sujud syukur. Sujud syukur. Syukur tu buat apa? Dalam Telegram 2 Hamid untuk tahu. Okey, sujud syukur ni biasanya dia bersyukur kepada Allah dengan dapat nikmat kan. Dapat nikmat bersyukur ni alhamdulillah. Dapat nikmat maka dia pun bersyukurlah. Dia bersyukur mana? Dia tunjuk bukan sekadar dengan sebut alhamdulillah, dia sujud lagi. Dia sujud pada Allah, dia pun bersyukurlah. Okey, boleh ya semua? Boleh. Dah siap semua? Dah siap ke semua? Imran, buku ada buka tak? Buku ada bawa tak? Imran? Tak nampak senyap je Imran ni. Biasa dia paling aktif. Itulah dia tak paling aktif. Terima kasih Aisyah. Okey Aisyah, bagus Aisyah. Kelas je dia aktif. Okey. Dah ke 9 semua? Dah. Okey. Okey, seterusnya yang kita belajar juga tadi, muka surat 10. Buka muka surat 10. Okey, muka surat 10 pun Ustaz bagi masa kepada kamu 5 minit juga untuk warnakan
Okey, warnakan perkara-perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar. Apa benda ni? Ha, Benda warnakan yang jadi dekat hadas besar. apa yang jadi menyebabkan hadas besar. Ha, warnakan. Okey, warnakan macam mana menyebabkan kamu hadas besar. Ustaz yang ni ke? Ya. Ke? Ha, yang ni. Okey, yang ni Ustaz nak kena kala ke Ustaz? Okey, yang ni Blur pula. Sekejap Warna. Kenapa shape dia? Ha, yang ni keluar darah haid. Okey, yang pertama, yang nombor 1 adalah keluar darah haid. Okey, keluar darah Saya haid. tahu. Yang kedua, keluar angin. Yang ketiga, keluar air kencing. Ha, yang keempat, keluar air mani. Yang kelima, bersetubuh atau melakukan hubungan jenis. Bersetubuh apa? Bersetubuh tu apa? Bersetubuh ni adalah hubungan antara suami isteri ya. Ha, hubungan antara suami isteri. Ha. Okey, yang keenam buang air besar. Yang ketujuh keluar wadi. Ha, yang ke-8 keluar darah nifas. Okey? Buang air besar. Ha. Keluar. Keluar apa ni? Okey? Ustaz, keluar apa ni? Yang nombor 7 ni keluar. Keluar wadi. Keluar wadi jap Saya cek jap. Keluar darah. Ustaz, Ya. buku mana? Bersetubuh. Okey, keluar air wadi ni maksudnya air wadi ni maksudnya sebelum keluarnya air mani tu ada keluarnya terpancut. Ha, maksudnya keluarnya air wadi. Okey. Air wadi tu apa? Air wadi tu apa? Maksudnya air wadi ni maksudnya kepuasan. Ya. Kepuasan syahwat. Kenapa? Jadi air wadi ni tidak perlu mandi wajib. Tidak perlu mandi wajib. Hanya disebabkan air mazi sajalah. Sebab air mani sajalah. Air mani atau air mazi itulah kena mandi wajib. Ustaz, kalau semua Okey. Yang menyebabkan siap. Siap, jangan saya kali cantik. Tapi Abang tinggal duduk ke bawah. saya dah siap. Dah ke? Ustaz, muka surat berapa tu? Muka surat 10 sayang. Surat 10. Ustaz, nombor 3 berapa? Apa? Hitam, purple. Menyebabkan ya. Bukan. Keluar wadi tu. Wadi ni air yang Ustaz, dia apa? air yang sebelum keluar air mani. Dia pendek kata dia kalau keluarnya tidak perlu mandi wajib. Mandi wajib ni hanya ketika keluar air mani sahaja, okey? Besar. Kenapa? Perkara yang berlakunya hadas besar. Ustaz dah ajar. Ya Imran. Kenapa Hasif letak abangnya nak Astagfirullahalazim. Hasif. kan? Apa Hasif ni? Hasif mengarut dia. Dia keluar. Okey? Ustaz, Hasif Ya. cakap tak sabar nak kahwin. Hasif cakap tak sabar nak kahwin. Aduh, macam-macam lah. Apa? Okey, dah ke? Ustaz nak bincang 4 minit lagi soalan? Okey, dah siap ya? Okey, Ustaz bincang soalan jawapan ni. Okey, nombor 1. Okey, sekarang ini muka surat 10 buka semua. Perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas besar. Maksudnya bila keluarnya benda perkara-perkara ini, awak semua kena mandi wajib ya. Kena mandi wajib. Bila mana kita keluarnya ini, kita tak boleh untuk
solat ataupun buat apa-apa amal ibadat. Okey, kita kena mandi wajib dahulu, barulah boleh untuk solat. Barulah boleh untuk baca Quran apa semua. Jadi, apa yang pertama? Pertama sekali keluar darah haid. Betul ke salah? Kita belajar tadi. Betul, bagus. Warnakan. Kedua, keluar angin. Contoh keluar. Tidak ya. Kalau keluar angin ni kita belajar adalah hadas kecil ya. Hadas kecil. Maksudnya biasanya kentut lah kan. Kentutnya kita kata kentut lah biasanya. Okey. Tak ada hal lah. Maksudnya tak perlu mandi wajib. Penat lah kalau selalu setiap kali nak kentut kena mandi wajib. Penat kita. Kalau nak mandi kat sekolah. Yang ketiga. Betul ke tidak keluar air kencing? Betul ke salah? Salah. Bila salah tak perlu colour, tidak perlu warna. Ya, saya baru masuk. Ya. Okey, Wazim masuk dah. Wazim. Okey, tak apa Wazim masuk. Okey, Okey, keluar air mani. Mandi wajib ke tidak? Betul ya. Buku apa Ustaz? Ya, Wazim. Muka surat 10. Buka surat 10, buku teks fiqh. Okey, buka buku teks fiqh, muka surat 10. Sekarang kita bincang jawapan ya. Kita bincang jawapan. Ya. Nombor 4 keluar air mani ya, kena mandi wajib. Hadas besar. Mandi wajib. Seterusnya nombor 5. Bersetubuh atau melakukan hubungan jenis. Betul. Betul, warnakan ya. Warnakan. Yang ke-6, buang air besar. Prinsip Salah, okey. Salah buang air besar. Maksudnya kita berak. Ustaz tak nak lagi tengok jawapan bila exam. Mentang-mentang ada perkataan besar kat belakang, dia buat juga hadas besar ya. Kena faham lah, kena tahu apa maksud buang air besar tu. Buang air besar ni maksudnya kita berak ataupun kita keluarkan air besar. Maksudnya bukan hadas besar lah. Walaupun perkataan belakang tu sama besar. Okey? Dia termasuk dalam hadas kecil. Penatlah kita kalau setiap kali berak kita kena mandi wajib selalu. Penatlah. Kalau lah hari tu kita tersilap makan ke apa, perut kita sakit, selalu berak. Setiap kali tu nak kena mandi wajib. Nanya kesian ya. Jadi Islam ni mudah ya, mudah saja. Jadi kita tidak perlu untuk mandi wajib buat air besar ni. Sebab apa? Hadas kecil Kau sahaja. tak ada buku macam mana kau tak ada buku? Tak ada buku boleh cari kertas ke apa-apa, salin perkataan-perkataan yang Ustaz sebut. Salin lepas tu colour. Ustaz ada berapa Nak kalau macam mana buku tak ada, tulis pun okey dah. Okey, nombor 7 keluar wadi. Keluar wadi. Siapa tahu wadi tu apa? Tak ya salah. Tak tahu ya. Wadi ni Saya skip. okey, wadi ni maksudnya air yang biasanya air wadi ni sebelum keluarnya air mani. Okey, pendek kata. Saya tak colour yang apa tu air. Ya, air betul. wadi Betul. Wadi ni tak. Wadi ni bukan dalam golongan hadas besar. Tidak ya. Tidak. Wadi ni tidak perlu mandi wajib. Tidak perlu mandi wajib. Hanya mandi wajib apa? Air mani. Bila keluarnya air mani itulah yang perlu untuk mandi wajib. Okey, yang terakhir keluar darah nifas. Betul ke salah? Betul. Darah nifas ini antara hadas besar ya. Antara hadas besar maka kamu kena perempuan lah. Lelaki tak keluar darah nifas ni tak keluar. Perempuan saja ya. Perempuan saja. Saya dah kena sign out dah. Okey, sebab pukul 4.30 lah. Okey. Alright, okey. Maka itu sajalah kelas kita pada hari ini ya. Ustaz dah siap. Alhamdulillah, bagus. Okey. Okey, Ustaz harap kamu semua faham. Apa-apa tak faham nanti kita akan bincang next class. Ustaz akan ulang balik. Benda-benda ini Ustaz akan ulang balik. Okey. Subhanakallah. Mari baca sama-sama surah doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, jumpa lagi ya. Insyaallah rehat ya semua. Habis kelas. Okey, salam semua mak ayah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye semua. Jangan jumpa awak ke dalam kemudian. Apa Ryan? Thank you. Aduh.
Bacan. Bye-bye, jumpa lagi. Okey, dah. Habis dah. Bye, Ustaz. Bye. Rumah Izah ada tak? Rumah Izah ada ya? Bye-bye. Bye-bye, jumpa lagi. Ada uncle lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Penat dah tu. Tak nak tengok ni jap. Tak nak tengok attendance jap. Dah. Habis dah. Okey, bye-bye.